bakar, roti disembunyikan di dalam peti, dia dihanyutkan. Tuhan melindungi, tiada tenggelam. Musa, Musa alaihi salam. Musa, Musa alaihi salam. Akhirnya ditemui pemaisuri Asia, diambil menjadi anak angkatnya. Membesarlah Musa di ruang istana, menjadi putra kesayangan raja. Lari dari istana kerana fitnah, jauh desa Madian dia mengembara, menerima wahyu di Bukit Tursina, disuruh berdakwah kepada umatnya. Fir'aun murka dengan seruan Musa, dicabar Tuhan dengan kuasa, disambut dengan mukjizat cahaya, tongkat bertukar menjadi ular. Terkejut Fir'aun tidak terkira, tewas ahli sihir dengan mudahnya, habis ditelan ular mereka. Sujud ahli sihir kepada Yang Esa. Musa, Musa alaihi salam. Musa, Musa alaihi salam. Fir'aun mengejar Musa ke Laut Merah, terbelah dua kuasa Allah. Laut menutup, Fir'aun tenggelam, matilah dia dalam kelemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan, para tuan guru, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi kisah Al-Quran yang kita telah mulakan. Semalam kita telah menceritakan berkaitan dengan Fir'aun, siapakah nama dia, apa yang dibuat kepada Bani Israel, bagaimana kezaliman yang Fir'aun lakukan terhadap Bani Israel. Dan pagi ini insya-Allah kita akan terus menceritakan permulaan kisah Nabi Musa alaihi salam. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kembali ke sebuah perkampungan atau kita cuba menghayati sebuah perkampungan di bumi Mesir. Pada lebih kurang kurun 1200 sebelum Masihi, sebuah perkampungan di perlembahan Sungai Nil yang didiami oleh sebuah kaum iaitu Bani Israel. Mereka hidup dalam keadaan ketakutan, mereka hidup dalam keadaan kehinaan kerana bangsa mereka telah ditindas, dihina, mereka dijadikan sebagai hamba abdi, mereka tidak diberikan bantuan yang selayaknya, keperluan yang diperlukan oleh mereka. Jadi mereka hidup bagaikan orang yang terbuang di sebuah negara. Di situlah lahir di sebuah rumah di kalangan Bani Israel, situlah lahirnya seorang bayi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa disebut dalam Al-Quran sebagai Ummu Musa, ibu Nabi Musa. Dalam setengah riwayat mengatakan namanya ialah Yukanda. Dan ayah Nabi Musa disebutkan namanya Imran. Ayah Nabi Musa namanya Imran. Dan ada seorang kakak Nabi Musa namanya Maryam. Dan adik Nabi Musa ialah Harun.
Itu yang kita dapat daripada keluarga Nabi Musa alaihissalam. Ya, ayahnya nama Imran, kakaknya nama Maryam. Kalau kita tengok dalam kisah Maryam pun begitu juga. Maryam diberi nama sempena Maryam, kakak Nabi Musa. Maryam ibu Nabi Isa diberi nama sempena kakak kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu dalam Al-Quran menyebut ya ukhta Harun. Disebut kepada Maryam ibu kepada Nabi Isa, ya ukhta Harun, wahai kakak kepada Harun. Jadi kakak kepada Harun ialah namanya Maryam dan ibu kepada Nabi Isa. Dan dalam kisah Nabi Musa ni juga sama, kakak kepada Musa dan kakak kepada Harun namanya juga Maryam. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Jadi kadang ramai orang tanya saya, dalam Quran kenapa disebutkan nama Maryam ibu Nabi Isa disebut dalam Al-Quran ya ukhta Harun, wahai kakak kepada Harun. Sedangkan Nabi Harun ni zaman dia jauh daripada zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Musa lebih kurang dalam berapa tahun? Lebih kurang 700 tahun. Daripada zaman Nabi Musa kepada zaman Nabi Isa jauh. Macam mana Maryam ibu Nabi Isa menjadi kakak kepada Harun, yang mana Harun ni adik kepada Nabi Musa. Jadi jangan tertukar. Zaman Nabi Isa tu dinamakan Maryam, dinamakan Harun kerana sempena Maryam dan Harun dalam kisah yang kita akan ceritakan dalam kisah Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ibunya melahirkan dia dan ayahnya namanya Imran. Dan dikatakan rumah mereka itu tidaklah terlalu jauh daripada istana Firaun yang kita sebutkan di Memphis atau di Manf di Mesir. Jadi antara jarak rumah dia itu sehingga ke istana Firaun tu tidak jauh, dan apabila dihanyutkan nanti, sebab itulah senang je sampai bayi Nabi Musa alaihissalam sehingga sampai ke istana Firaun. Baik, apabila dilahirkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dilahirkan dalam tahun yang Firaun menyembelih anak-anak lelaki yang lahir. Yudhabbihu abna'ahum, seperti yang kita telah ceritakan semalam. Kerana Firaun mendapat perkhabaran daripada ahli-ahli nujum, pakar tilik nasib ni, yang peramal-peramal ni menyangka, dia kata ada seorang bayi yang akan lahir di kalangan Bani Israel ini, yang bayi itu akan menyebabkan kemusnahan bangsa Qibti atau kemusnahan Firaun. Maka Firaun rasa takut dengan perkhabaran daripada ahli nujum itu. Dan banyak sebenarnya riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan bahawasanya Firaun bermimpi, yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Itu satu riwayat daripada Al-Imam As-Suddi, disebutkan di dalam Tarikh Tabari juga menyebut perkara yang sama. Firaun bermimpi melihat ada sebuah api yang datang daripada Baitul Maqdis. Kerana asalnya Nabi Musa ni keturunan Israel atau Nabi Yaqub yang asalnya daripada Baitul Maqdis. Firaun melihat api yang datang daripada Baitul Maqdis, kemudian api itu datang ke Mesir dan membakar semua rumah-rumah di Mesir, sehingga membunuh ke semua bangsa Qibti yang berada di Mesir. Tetapi yang peliknya dalam mimpi itu, api itu datang dan membakar negara Mesir, tetapi Bani Israel semuanya selamat daripada api dan kebakaran itu. Maka ditanya kepada ahli nujum beliau, maka ahli nujum mengatakan perkara itu. Jadi antara perkara menarik yang saya jumpa dalam tafsir disebut oleh Al-Imam Az-Zajjaj, disebut kalaulah sebenarnya Firaun ni dia percaya dengan ramalan itu, maka dia membunuh bayi-bayi yang lahir itu sebenarnya tidak memberi apa-apa kesan. Kerana perkara itu pasti akan terjadi. Kalau dia percaya kepada ramalan itu benar, maka kalau dia bunuh seramai mana pun Bani Israel, perkara itu pasti akan terjadi. Jadi kalau dia percaya kepada ramalan, sebenarnya dia bunuh itu tidak memberi kesan apa-apa. Dan kalaulah ahli nujum tu menipu sekalipun, maka buat apa dia bunuh? Kalau ahli nujum tu menipu, ada akan lahir seorang bayi, maka kenapa dia bunuh Bani Israel tanpa berdosa? Sebenarnya itu menunjukkan kepada Fir'aun ni adalah seorang pemimpin ataupun seorang raja yang sangat zalim. Ia membunuh dengan sesuka hatinya. Kita mungkin tak pernah tengok orang yang membunuh dengan sesuka hatinya, kerana kita berada pada zaman demokrasi, atau walaupun ada pembunuhan terhadap orang Islam, tapi pembunuhan yang sedahsyat yang berlaku pada zaman Firaun itu kita mungkin tidak lihat pada zaman ini. Macam mana disebutkan yudhabbihu. Firaun bukannya tanam anak seperti yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman jahiliah. Firaun ini menyembelih, yudhabbihu, menyembelih bayi lelaki yang baru lahir.
itu kekejaman yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Firaun yang kita mungkin tak boleh tergambarkan pada zaman sekarang. Mungkin berlaku di setengah tempat tapi kita tak nampak perkara itu. Jadi apa yang saya nak sebutkan ialah perkara itu, kedahsyatan kezaliman Firaun itu menyebabkan ibu Nabi Musa ia merasa sangat takut. Takut seorang ibu yang melahirkan anak, takut anaknya disembelih, anaknya diintip, diambil. Sebab itu Allah Ta'ala nanti akan sebut wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Kerana itulah yang berlaku kepada ibu Nabi Musa AS apabila melahirkan anak, dia rasa takut. Dia rasa sangat sedih dengan kelahiran itu. Pada asalnya. Kenapa? Kerana bila dia ada pengintip kaum Qibti, tentera Firaun, ada pengintip yang melihat, tengok mana ibu yang mengandung yang perut dia buncit. Kemudian dia tengok, kemudian kalau dah perut dia tak buncit, mesti akan melahirkan anak. Jadi perkara itu memang dah ada mata-mata yang melihat ibu-ibu di kalangan Bani Israel ini yang melahirkan anak. Baik, perkara ini disebutkan tuan-tuan dan puan rahmati Allah dalam Al-Quran Karim. Kalau kita boleh kongsikan ayatnya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Baik, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Maksudnya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Firaun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke dalam laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang. Laut di situ bermaksud Sungai Nil. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Baik, disebutkan dalam ayat ini, wa auhayna, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Disebutkan oleh para ulama tafsir, ilham itu datang ketika ibu Musa atau Yukanda kita sebut namanya tadi, selepas dia melahirkan anak, maka Allah SWT mengilhamkan. Selepas dilahirkan anak, maka apa yang dia perasaan dia ketika itu takut, sedih. Kenapa? Kerana takut anak dia akan diambil, akan dibunuh, akan disembelih. Maka Allah SWT mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa supaya an ardi'i, teruskan menyusukan Nabi Musa, jangan takut, jangan kamu berduka cita, teruskan susu. Kerana anak ini dalam penjagaan Allah SWT. Jadi diteruskan menyusukan anaknya dengan arahan daripada Allah SWT. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Allah SWT sebut, kalau kamu takut maka lemparkanlah, disigunakan itu nanti kita akan pergi. Jadi ibu Nabi Musa AS menyusukan anak itu dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah kitab disebutkan dia menyusu dalam tempoh 2 ke 3 bulan. Menyusukan anak Nabi Musa AS, dia sorok-sorok dalam rumah dia sorok bayi dalam rumah. Tetapi sampai mana dia nak sorok? Kerana mata-mata Firaun ni sentiasa berada memerhatikan rumah mana yang ada bayi yang lahir pada tahun ni. Kerana kita sebutkan tahun itu dilahirkan, semua bayi yang dilahirkan pada tahun itu akan disembelih. Kemudian tahun depan semua bayi yang dilahirkan tidak disembelih. Seperti yang mana yang berlaku Nabi Harun tidak disembelih. Kenapa? Kerana dilahir pada tahun yang tidak disembelih, Bani Israel. Jadi apabila disembunyikan dalam keadaan, disusukan dalam keadaan takut, maka sampailah satu tempoh apabila dah ramai yang mungkin berita dah tersebar, maka berlakulah fa idza khifti alaih, jika kamu takut, kata Allah SWT dah memberi arahan, guideline kepada ibu Nabi Musa. Kalau kamu takut, fa alqihi fil yam. Perkataan alqa atau dalam surah Taha disebut aniqdhi fihi fil yam. Dalam surah Taha menyebut qadhafa, bermaksud lempar. Lemparkan anak tu ke dalam laut. Jadi kadang-kadang perkataan itu kita nampak macam seolah-olah ia berlaku dalam keadaan sangat tergesa-gesa. Sebab tu disebut dalam surah Taha, lempar saja ke dalam laut. Kenapa? Kerana ibu Nabi Musa ni dah sayang sangat dengan anak. Dia dah susukan lama, kemudian takut tentera Firaun datang. Jadi dia dalam keadaan yang kita tak tahu macam mana perasaan ibu Nabi Musa ni. Jadi Allah Taala lemparkan saja.
Jangan fikir dah apa yang berlaku pada masa depan dia. Ya, dalam laut itu Allah Subhanahu Taala akan jaga. Dalam sungai itu Allah Subhanahu Taala akan jaga dia. Maka ibu Nabi Musa dah ready dah. Ya, dah ada dah bekas untuk diletak, untuk dilempar dalam sungai. Kemudian disebutkan oleh sebahagian mufassir, ketika tentera Firaun datang ke rumah untuk ambil anak tu, maka apa yang dibuat, dia terpaksa lemparkan juga anaknya yang disayangi, iaitu Nabi Musa alaihissalam, dilemparkan ke dalam sungai dengan perasaan yang sangat takut, perasaan yang sangat sedih. Maka Allah Taala kata wala takhafi wala tahzani. Allah Subhanahu Wa Taala memberi janji kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik. Sesungguhnya nescaya kami akan mengembalikan anak itu kepada kamu. Jadi Allah telah berjanji kepada ibu Musa supaya anak itu akan kembali balik kepada pangkuan kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami berjanji, kata Allah, aku berjanji untuk menjadikan anak ini, bayi ini menjadi seorang rasul. Jadi itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan hati ibu Nabi Musa alaihissalam, maka dilemparkan ya Nabi Musa alaihissalam ke dalam sungai ini. Jadi kebetulan disebutkan dalam setengah riwayat rumah Nabi Musa alaihissalam itu dekat dengan istana Firaun. Ya, jadi bila dilemparkan tu dia pun takut sebenarnya kerana dia tak tahu apa yang berlaku. Ya, ibu Nabi Musa tidak tahu apa yang berlaku kepada anak itu, maka sebabnya rumah dia dekat dengan istana Firaun. Ya, dan disebutkan dalam setengah riwayat bahawasanya ayah kepada Nabi Musa tu pengawal dalam istana Firaun. Ya, kerana rumah dia dekat dengan istana Firaun. Kemudian apabila ibu Nabi Musa ni takut ya, kerana tak tahu apa yang berlaku pada anak tu apabila dilemparkan ke dalam sungai, tak tahu apa yang berlaku ya. Maka disebutkan dalam ayat seterusnya juga dalam surah Al-Qasas, Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Maksudnya, dan sepeninggalannya menjadilah hati ibu Musa kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah. Jadi asbaha fuad. Fuad ni maknanya hati ibu Nabi Musa ni jadi farigha. Dia menjadi kosong. Maksudnya dia hanya memikirkan tentang anak dia. Begitulah tuan-tuan ya. Wa in kan latubdi bihi. Dia asalnya dia nak menjerit ya. Dan disebut setengah riwayat ketika dia tengok anak dia melambung-lambung dalam sungai itu, dia hampir nak menjerit. Ya, kenapa? Kerana seorang ibu yang terpisah dengan anak ni, baru melahirkan anak, terpisah dengan anak, kita tahulah perasaan dia macam mana. Ya, sampai kan boleh jadi masalah psikologi, boleh jadi meroyan dan sebagainya. Kenapa? Kerana ibu yang terpisah dengan anaknya ni mengalami satu perasaan kesedihan yang teramat sangat. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dia tak ingat benda lain lah, dia hanya fikir anak dia, dan kepala dia fikir anak dia. Sehingga dikatakan wa in kanat latubdi bihi, hampir ibu Nabi Musa ni nak cakap kepada Firaun, anak aku baling dalam sungai, tak tahu pergi mana, sampai nak sampaikan perasaan. Sebab tu kadang-kadang perempuan ni dia perempuan ni susah nak kawal emosi, untuk kadang dia suka bercerita. Dia benda yang tak patut cerita pun cerita, benda yang patut cerita pun cerita. Ya, kalau dia tidak fikir dengan akal ni dengan mendalam, maka semua benda nak cerita. Ya, sebab itu Allah Ta'ala kata laula arrabatna ala qalbihi. Kalau Allah SWT tidak tetapkan hatinya, maka dia akan cerita. Ya, tapi Allah Ta'ala tetapkan hati ibu kepada ibu Nabi Musa AS, litakuna minal mu'min, supaya ibu Nabi Musa itu menjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian apabila hatinya telah bertawakal kepada Allah, hati yang telah tenang, maka apa yang ibu Nabi Musa buat? Ya, disebutkan dalam ayat yang ke-11 surah Al-Qasas, wa qalat li ukhtihi qussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa, iaitu kita sebut namanya Maryam tadi, pergilah cari khabar beritanya. Maka pergilah ia lalu dilihatnya dari jauh, sedang orang ramai tidak menyenarinya. Jadi maka dihantarlah
kakak kepada Nabi Musa mungkin umurnya sekitar dah akil balik ataupun umurnya dah mumayyiz. Jadi dia boleh melihat ya Nabi Musa yang ya dalam sungai tu, dia tengok ya dia tengok pergi ke mana, kemudian dia nampak masuk ke dalam istana Firaun. Jadi perkara itu dilihat oleh kakak kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia melihat daripada jauh, wahum la yash'urun, orang tak perasan dia tengok benda tu, tapi itulah ya perancangan daripada ibu Nabi Musa alaihissalam. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekadar itu mungkin perkongsian pada hari ini. Kita tengok apa pengajaran yang kita boleh dapat dalam kisah ini. Yang pertama adalah Firaun telah mencuba dengan sehabis baik untuk menyebabkan bayi yang akan menjadi sebab kepada kehancuran dia, bayi itu tak akan lahir kerana dia bunuh semua orang sehabis baik dia buat. Tapi perancangan Allah itu lagi baik. Ya, jadi maksudnya apa sahaja kejahatan yang orang merancang kejahatan terhadap kita, jangan kita anggap kejahatan itu hebat. Ya, kerana perancangan Allah itu lagi hebat daripada semua perancangan. Begitu juga perancangan kita. Jangan kita anggap perancangan kita ini hebat. Ya, tanpa kita bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang bila kita buat perancangan yang hebat, tak jadi, maka kita lost, kita down. Kenapa? Kerana kita memfikirkan kita sahaja yang merancang. Sebenarnya kita perlu percaya, yakin bahawasanya kita merancang, Allah juga merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancang. Jadi dalam perancangan Firaun tidak berjaya, perancangan Allah itu lagi berjaya. Walaupun dilihat sebagai perkara yang mustahil, macam mana anak yang dihanyutkan dalam sungai boleh hidup kembali, tapi perancangan Allah mengatasi segala-galanya. Perkara kedua yang saya ingin sebutkan ialah kesusahan dalam hidup ini perlu dihadapi dengan melihat masa depan. Kadang-kadang kita melihat kesusahan itu ialah perkara yang berlaku sekarang. Kita ni lemah, kita ni hina, kita ni tak pandai, ya, kita ni masalah keuangan, kita ni macam-macam, kita tengok perkara yang berlaku pada masa sekarang. Tapi Allah SWT mengajar kita supaya melihat kepada masa depan. Ya, apabila kita yakin dan bertawakal kepada Allah, kita berusaha, insya-Allah ya apa sahaja kita punya keadaan sekarang, kita rasa kita jahil ke, kita rasa kita tak pandai ke, kita rasa kita miskin ke, asalkan Allah kita berusaha dan yakin dan bertawakal pada Allah, maka Allah SWT akan mengubah status manusia. Asalnya Nabi Musa tu ataupun kelompok Bani Israel itu hina, tapi apabila lahirnya Nabi Musa, Allah SWT menukar status mereka daripada bangsa yang dihina kepada bangsa yang mulia, yang menjadilah mereka bangsa yang menjadi pengikut Nabi Musa AS. Jadi jangan kita berasa putus asa dengan apa sahaja keadaan yang berlaku sekarang, kerana kita perlu melihat kepada masa depan yang lebih cerah. Yakin dan pastilah kita dengan janji Allah, innallaha, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong orang-orang yang intansurullah yang surkum. Jika kamu tolong Allah, agama Allah, maka Allah akan tolong agama kamu. Jika kamu bertawakal, berusaha, maka Allah Taala akan bagi kamu rezeki. Jadi apa yang kita lalui sekarang ini bukanlah penentu. Ya, di penghujung nanti ialah penentu kepada segala-galanya. Maka janganlah kita sekali-kali berputus asa atas apa sahaja yang berlaku, seperti mana ibu Nabi Musa AS tidak berputus asa terhadap anaknya, ya, mengharapkan agar anaknya kembali kepada dia. Begitulah kita jangan berputus asa atas segala apa yang kita rasakan kita gagal dalam perkara itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang kisah bagaimana Nabi Musa AS kembali ke pangkuan ibu Nabi Musa AS. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.